Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6 yang bertajuk Negara Malaysia, Unit 2, Bumi Dipijak, Langit Dijunjung. Okey. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah kamu semua dapat menghuraikan asal-usul nama negeri, menyenaraikan ibu negeri dan bandariraja, menyatakan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia. Yang keempat, menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri. Okey, kita tengok sama-sama yang seterusnya, iaitu asal-usul nama negeri-negeri di Malaysia. Dah tahu kan, hari tu kita dah beri nama-nama di Malaysia yang telah kamu sebut. Apa dia ya? Okey. Malaysia sebuah negara yang telah membangun dan menjadi sebuah negara yang dikenali dan unggul terutamanya di Asia Tenggara. Malaysia dianggotai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Okey, cuba tengok ni. Ni Sarawak, Kuala Lumpur dan juga Sabah ya. Terbagi daripada Semenanjung Malaysia dan juga Malaysia Timur ya, di Borneo. Okey, seterusnya negeri-negeri di Malaysia, kamu tengok dari utara ya. Ni Semenanjung Malaysia lah. Dan di sini Borneo ya. Ada Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Ni di Semenanjung Malaysia. Dan di Malaysia Timur pula wilayah Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan dan juga Sabah ya. Terusnya okey, inilah nama negeri-negeri ni. Kita nak tengok asal usulnya ya. Okey, negeri Perlis. Tengok benderanya berwarna kuning dan biru. Dua warna ya, bendera negeri Perlis. Tengok. Negeri Perlis berasal dari nama seorang tokoh iaitu Tok Perlis. Juga dikatakan berasal daripada perkataan Siam iaitu Pau Loi yang bermaksud kelapa hanyut. Kelapa hanyut tahu tak? Hanyut tu biasa dalam sungai, dalam laut ya. Kalau kelapa hanyut dia akan timbul ya. Okey. Kita tengok pula Kedah. Bendera Kedah. Nampak? Dia melambangkan ada padi dekat sini ya. Warna merah dan di sini padi, lambang padi. Okey, berasal daripada perkataan Kedah bermaksud perangkap gajah. Berasal daripada Arab iaitu Kedah bermaksud gelas berkaki. Orang India memanggil Kedah dengan nama Kadaram. Orang India. Sebab itu kat Kedah kan dia ada ramai juga orang-orang India ni. Ya. Okey, seterusnya Pulau Pinang. Tengok ada bendera dia. Bendera di mana biru. Di tengah ni warna putih ada pokok pinang. Ni pokok pinang ya. Dan juga ada warna kuning. Okey. Nama Pulau Pinang diambil sempena nama pokok pinang. Kamu pernah tengok pokok pinang? Pinang ni digunakan untuk makan sirih ya. Pokok pinang banyak tumbuh di pulau tersebut pada suatu masa dahulu. Jadi banyak pokok pinang di situ. Okey, seterusnya kita tengok Perak. Perak ada 3 ya. Ni selalu keluar ni peksa ni. Cikgu ingat lagi soalan-soalan peksa darjah 6 ya. Kena ingatkan betul-betul. Atas dia putih, tengah kuning, bawah hitam. Kalau kita tak faham nanti kita tengok ni Perak. Putih, kuning, hitam. Dan kemudian nama Perak dikaitkan dengan jenis logam iaitu perak. Logam. Ada emas, ada besi, perak, swasta. Tu dipanggil logam ya. Tapi ni perak. Mungkin dia terkenal dengan lumbung ya, lumbung perak logam di sana. Okey, Perak juga diambil daripada nama Sungai Perak yang mempunyai ikan berwarna putih seperti perak. Nampak ni ikan. Dia warna putih, panggil seperti perak ya. Okey, seterusnya Selangor. Selangor nampak dia terbahagi kepada 4 bahagian tetapi warna dia merah, kuning, putih untuk bintang dan bulan ya, bendera dia.
Nama Selangor dikaitkan dengan nama Sungai Selangor yang terletak di Kuala Selangor. Nampak ni sungai. Inilah ya, Kuala Sungai Selangor. Okey, seterusnya negeri sembilan. Negeri sembilan pun kuning, merah, hitam. Tapi dia petak dia kecil sikit ni. Bagi pada kedua ya, merah dengan hitam. Dan banyak dia kuning ya. Nama negeri sembilan diambil sembilan buah negeri kecil. 9 buah negeri kecil disatukan di bawah satu pemerintahan berpusat di Seri Menanti. Nampak ni. Inilah bangunan Istana Seri Menanti ya. Okay, seterusnya Melaka. Melaka bandar bersejarah, nampak ni. Bendera dia putih, biru, kuning dan merah ya. Menurut sejarah, nama Melaka diambil sempena nama pokok Melaka. Dulu kalau kamu ingat masa darjah 4 ada belajar kan, macam mana pembukaan Melaka. Okay. Para mesyuarat telah bersandar di pokok Melaka ketika melihat peristiwa anjing peliharaannya jatuh ke sungai kerana ditendang oleh pelanduk putih. Para mesyuarat ingin menubuhkan sebuah kerajaan di situ, lalu menamakan tempat itu sebagai Melaka. Inilah pokok Melaka namanya. Pokok Melaka. Kemudian namakan negeri tersebut negeri Melaka. Okey, Johor. Johor nak warna bendera dia biru, merah dan juga putih. Putih ni untuk bulan bintang dia lah. Ya, kita tengok nama Johor berasal daripada Arab. Jauhar bermaksud permata bahagia. Nama Johor juga disebut sebagai sejarah Melayu, dalam sejarah Melayu sebagai ujung tanah. Ujung tanah sebab dia letak di selatan tanah Melayu berhampingan dengan Singapura ya. Okey, Terengganu. Tengok Terengganu ya, bendera dia hitam dan putih je, tapi hitam dia di tengah. Dan di tengah hitam tadi ada bulan dan bintang ya. Sultan Terengganu ke-9 iaitu Sultan Omar Riwayat Shah menyatakan nama Terengganu berasal daripada Taring Anu. Kamu tahu tak Taring Anu tu apa? Anu itu merujuk kepada harimau. Anu tu sebenarnya harimau. Tapi akhirnya disebut Terengganu ya. Pahang. Pahang. Siapa duduk kat Pahang? Kita lah semua duduk di Pahang kan. Pahang bendera dia simple saja. Senang, mudah diingati. Siapa tak ingat, memanglah dia memang tak menghayati lah. Awak dah 12 tahun perlu kenal lah negeri kita negeri Pahang. Bendera dia hitam dan putih. Yang putih tu di atas dan hitam di bawah ya. Nama Pahang berasal daripada sebatang pokok mahang. Pokok juga, tapi pokok tu dikenali sebagai pokok mahang. Pokok mahang ni sebatang pokok yang besar. Ia rebah. Rebah ni jatuh, tumbang dan merentangi Sungai Pahang. Dia tumbang, lepas tu dia merentangi Sungai Pahang. Dia betul-betul ke atas Sungai Pahang tu. Ya, besar. Ni pokoknya. Okey. Kelantan. Kelantan mudah ya. Tapi dia ada simbol dia mana. Ada keris, ada bintang yang macam gambar orang, ada bulan warna merah dan putih saja. Sumber Cina menyatakan nama Kelantan ialah Holantan atau Kolantan. Ada juga yang menyebut sebagai Kolam Tanah. Akhirnya menjadi Kelantan. Okey, sekarang kita pergi ke sebelah timur sebelah timur itu Sarawak, bendera negeri Sarawak. Warna kuning, merah dan juga hitam ya. Tapi dia macam berbelang-belang dan menyeru macam tu, ada bintang Nama Sarawak berasal daripada Sungai Sarawak. Menurut cerita lisan, Sarawak mendapat nama daripada ungkapan serah kepada awak. Serah kepada awak maksudnya beri kepada awak diucapkan oleh Pangeran Muda Hashim kepada James Brooke. Dia dulu diperintah oleh James Brooke Okey, tengok situ. Inilah Sungai Sarawak.
Ni Pangeran Muda Hashim. Ni adalah James Brooke Okey, seterusnya Sabah. Sekali Sabah, bendera dia nampak tu biru muda. Dia nampak macam pulau kan. Ada biru, putih, biru tua merah itulah bendera negeri Sabah. Negeri Sabah berasal daripada nama sejenis pisang. Pisang Sabah atau pisang Jabah oleh orang Bajau. Nampak ni pisang. Tapi kalau kita dekat sini, kita panggil ni macam pisang sematu ni, sedap digoreng. Goreng. Mungkin mak-mak selalu goreng Okey, setiap negeri mempunyai pemerintah, ibu negeri dan juga bandar di raja. Kita tengok ke seterusnya Okey, Perlis. Perlis ibu negerinya Kangan, bandar di Raja Arau dan ketua negerinya ialah raja Okey, seterusnya Kedah. Kedah ibu negeri Alustar, bandar di Raja Anak Bukit, ketua negerinya ialah Sultan. Pulau Pinang ibu negeri Georgetown. Pulau Pinang tak ada bandar diraja dia ketua negeri dia disebut yang di-Pertuan Negeri. Dia bukan sultan ingat tu. Lepas tu Selangor ibu negerinya Shah Alam, bandar diraja Kelang dan ketua negeri Sultan. Perak ibu negeri Ipoh, bandar diraja Kuala Kangsar, ketua negeri Sultan. Terusnya Terengganu ibu negeri Kuala Terengganu, bandar diraja tak ada, ketua negerinya ialah Sultan. Pahang ibu negeri Kuantan, bandar diraja Pekan, ketua negeri Sultan. Kelantan ibu negeri Kota Baharu, bandar diraja tak ada ketua negeri Sultan. Negeri Sembilan ibu negeri Seremban, bandar diraja Seri Menanti, ketua negeri yang di-Pertuan Besar. Melaka ibu negeri Bandar Melaka, bandar diraja tak ada sebab Melaka ni sebuah negeri yang kecil ketua menteri ialah yang di-Pertuan Negeri. Johor ibu negeri Johor Bahru, bandar diraja Bandar Maharani, ketua negeri Sultan. Sabah ibu negerinya Kota Kinabalu, bandar diraja tak ada, ketua negeri yang di-Pertuan Negeri. Seterusnya Sarawak ibu negeri Kuching, bandar diraja pun tak ada, ketua negeri yang di-Pertuan Negeri. Okey, secara ringkasnya pemerintah bagi setiap negeri ialah raja untuk negeri Perlis, Sultan untuk Kedah, Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu, Johor dan juga Pahang. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Besar pula hanyalah negeri 9 sahaja. Okey, kita tengok seterusnya. Kepentingan taat setia kepada ketua negeri. Kenapa kita perlu taat setia? Taat setia ni kita ikut perintah dia, tak melanggar peraturan, tak melanggar kata-kata apa yang disuruh olehnya Okey, kepentingan. Okey, tak apa jelasnya. Nombor 1 tengok melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negeri dan negara demi mencapai keamanan dan kesejahteraan. Kita lah rakyat mesti ada tanggungjawab, mesti ada rasa berkorban untuk negeri kita dan negara negeri kita faham, negara kita Malaysia, dan untuk mencapai keamanan dan juga kesejahteraan. Contohnya pada musim sekarang zaman COVID kan, COVID-19 ni kita mesti bertanggungjawab macam mana kita nak mencegah COVID ni, bagaimana nak menghindarkannya supaya dia tidak merebak. Okey, kesetiaan adalah satu semangat yang boleh menyatupadukan seluruh rakyat. Jadi kita perlu setia. Kenapa kita perlu setia? Bila kita setia, kita ada satu semangat, kita ada satu kekuatan bagi kita untuk semua bersatu padu menjaga keamanan negara kita, menjaga negeri kita supaya
kita tidak dijajah oleh pemerintah. Yang ketiga, melahirkan rakyat yang menghargai setiap usaha pemimpin untuk membangunkan negaranya. Kita mesti menghargai. Kita tak bolehlah melawan sultan kita, raja kita, Perdana Menteri kita, ya. Pemimpin yang pemimpin di negara kita, supaya negara kita membangun dengan amannya. Tak ada kacau bilau, tak ada pertelikan, tak ada perpecahan, ya. Okey. Seterusnya, kepentingan taat setia kepada ketua negeri adalah supaya negeri yang kita diami kekal aman dan tiada perpecahan antara rakyat yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ni pelbagai kaum lah. Contohnya Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya yang ada di Malaysia ni. Rakyat Malaysia dipanggil masyarakat majmuk, pelbagai kaum, ya. Dan kelima, mendapat keredaan Allah. Apa yang kita buat tu akan mendapat keredaan Allah Ta'ala, ya. Okey, terus sampai di situ saja untuk kali ini. Okey, cikgu minta maaf jika ada kesilapan. Okey, seterusnya kamu boleh rujuk, ya, buku teks, muka surat 19 hingga 31, ya. Nak baca lebih detail, boleh bacalah dalam buku ni. Ada banyak dalam ni, ya. Boleh buka, cek muka surat 17 hingga muka surat 31. Sebab selepas ini nanti cikgu akan beri latihan untuk kamu, ya, kerja yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.